السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini pada juzuk yang pertama. Kita masih di dalam perbincangan yang tafsir pada surah Al-Fatihah. Ini sambungan pada qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Kita masih di dalam penafsiran pada ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, pada buku surat 28. Diriwayatkan dari Al-Aswad bin Sari, dia berkata, ya Rasulullah, ala unshiruka mahamida hamidatu biha rabbi tabaraka wa ta'ala. Faqal, amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Yang bermaksud, ya Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti yang aku sampaikan untuk Rabbku Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka dia bersabda, adapun sesungguhnya Rabbmu menyukai pujian alhamdulillah. Jadi dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Aswad bin Sari, dia berkata, ya Rasulullah, maukah kau aku puji dengan berbagai pujian? Jadi kata Sari, Al-Aswad bin Sari ini kata, ya Rasulullah, nakkah Tuhan saya puji dengan berbagai pujian sebagaimana yang saya sampaikan untuk Rabb. Rabb itu maksudnya Allah. Rabb itu pentadbir, pengurus, pencipta dan sebagainya, bermaksud itu Rabb. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia bersabda, adapun sesungguhnya Rabbmu menyukai pujian alhamdulillah. Jadi maknanya dalam hadis ini Nabi tidak melarang, tapi Nabi menyuruh dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala suka untuk dipuji dengan pujian alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Abu Isa, Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, afdal dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Ini jelas dalam hadis ini pula, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, hadis daripada Jabir bin Abdullah.
Yang ini dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Yang ini afdal zikir la ilaha illallah. Wa afdalul du'ai alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Mana apabila kita nak berdoa, ucaplah alhamdulillah itu sebagai pembuka doa kita. Ini adalah yang dimaksudkan dengan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Tidak sepatutnya kita terus meminta tanpa kita memuji kepada Allah, tanpa menyebut alhamdulillah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji, sebagaimana hadis yang tadi, amma anna rabbaka yuhibbul hamdu, yani Allah ataupun Rabb itu suka alhamdulillah. Jadi sebelum kita berdoa, sepatutnya selayaknya kita nyebut alhamdulillah. Lepas tu kita mohonlah kepada Allah. Dan sebaik juga kita sebut salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka doa alhamdulillah, dan juga Allahumma salli ala Muhammad Allah ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah merupakan adab untuk kita berdoa. Tidak selayaknya ataupun tidak sepatutnya kita terus berdoa tanpa kita puji Allah. Dan juga jangan kita lupa selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini moga dengan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mendengar ataupun melihat. Allah Taala Maha mendengar. Walaupun segitu, dengan sebutan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu wasilah, sebagai satu yakni ucapan yang Allah Taala suka. Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan insan yang mulia, dan apabila kita menyebutnya, mudah-mudahan doa kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam Al-Quran sebut wabtaghu ilaihi al-wasilah, dan carilah kepadanya wasilah, yakni perantara. Allah Subhanahu wa taala dari segi hakikatnya tak perlu kepada perantaraan. Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat. Tapi walaupun sebegitu, ada daripada makhluk-makhluk Allah tu mulia di sisi Allah. Wabtaghu ilaihi al-wasilah, dan carilah kepadanya daripada wasilah, yakni perantara. Di antara yang makhluk yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menyebut nama Nabi itu, Allah Subhanahu wa taala suka ataupun ingin memperkenankan doa kita. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan gharib dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi mu'atiya afdala mimma ukhidha." Yang bermaksud Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan pujian ia sampaikan itu lebih baik daripada nikmat yang diperolehinya. Jadi apabila seorang hamba mendapat satu nikmat dan dia memuji Allah dengan alhamdulillah, di mana berbanding nikmat dan pujian itu yang lebih baik di sisi Allah. Nikmat itu adalah merupakan kurniaan daripada Allah, dan dengan sebutan alhamdulillah itu adalah lebih baik daripada apa yang dia dapat. Satu orang yang dapat anak itu baik dapat anak, satu orang dapat cucu baik dapat cucu, satu orang yang bujang berkahwin baik dapat suami ataupun dapat isteri. Itu nikmat daripada Allah, baik kesemua itu baik. Tapi apabila dapat nikmat itu, dia menyebut alhamdulillah, di mana dengan nikmat yang dia suka dan dia gembira itu, alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang dia seronok ataupun dia suka dapat. Apabila kita dapat nikmat sihat, sihat itu adalah merupakan
keinginan semua makhluk, semua manusia dapat sihat tu satu nikmat yang kita gemari, yang kita sukai. Tetapi apabila kita sebut alhamdulillah, di mana nikmat sihat itu berbanding dengan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat sihat. Huruf alif lam pada kata alhamdu menunjukkan bahawa segala jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah. Alif lam ma'rifah. Alif lam itu menunjukkan isim. Kalau ada alif lam sebelum sesuatu kalimah itu menyebutkan sebagai isim. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwi wal dukhulil alif wal lam wal hurufil khafd. Yang di antara tanda isim itu masuknya alif dan lam pada satu-satu perkataan ataupun kalimah, dia tanda sebagai isim. Dan kadang-kadang dia tidak ada alif lam, maknanya dia berbentuk nakirah umum. Maknanya hamdan ataupun ahmadan, ahmadun, maknanya bentuk nakirah umum. Sayyaratan, yakni kereta, dia bentuk umum. As-sayyah, kalau sebut as-sayyarah maknanya dia berbentuk khusus. Nama juga, tapi nakirah dengan makrifah itu berbeza. Kalau alif lam itu menunjukkan sebagai spesifik, kalau nakirah itu umum. Ini di antara tanda nama ataupun dia sebagai nouns, yakni dia ada tanwin, sama ada tanwin bil fathah ataupun dhammah ataupun kasrah. Maknanya ada dua baris, baris dua atas depan dan bawah tu dia menunjukkan sebagai isim. Sebab fi'il dia tidak boleh dibariskan dengan baris dua. Dan kalau ada alif lam, dia memang tak boleh baris dua pula belakangnya. Maknanya kalau ada alif lam, makna huruf yang akhir tak boleh dibaris dengan tanwin. Sebab dia tak betul lah. Kalau kita tanwinkan yang belakangnya, apabila ada alif lam pada awalnya, tak betul lah. Sebab alif lam tu adalah dia berbentuk sebagai makrifah spesifik. Kalau tanwin itu berbentuk umum, nakirah. Jadi menunjukkan di sini huruf alif dan lam pada kata alhamdu menunjukkan bahawa segala jenis dan bentuk pujian itu hanya untuk Allah semata. Makna pujian itu dengan sebab ada alif lam itu adalah tertentu kepada Allah. Pujian itu tertentu untuk Allah semata. Yang lain makhluk Allah kita puji bukan secara hakikat yang berhak untuk mendapat pujian, tapi sebagai satu bentuk, yakni bentuk kemanusiaan sahaja. Kalau kita puji satu orang, dia hanya bentuk sebagai majazi, metaforal, bukan berbentuk yang hakikat untuk mendapat pujian. Yang berhak mendapat pujian secara hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebagai hubungan kemanusiaan, terima kasih. Mana terima kasih itu satu bentuk satu kata gembira, satu bentuk pujian kepada orang yang memberi. Tapi hakikat yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman tidak timbul persoalan apabila dia puji satu orang bukan secara hakikat, tapi secara majazi atau metaforal. Itu hakikat orang yang beriman kepada Allah. Seperti satu orang contoh di antara majazi dan juga hakikat. Contohnya satu orang dia makan ubat. Orang tanya dah nampak sihat, tuan nanya sihat, saya makan ubat tu sihat saya. Perkataan bagi orang beriman makan ubat sihat itu sebagai satu bentuk majaz. Isnad majaz, yakni sebagai satu pinjam cakap saja. Tapi dalam hati orang beriman, ia menyembuhkan Allah, bukan ubat. Mana tidak perlu kita tanya orang beriman yang kata dia macam tu. Satu orang yang kita tengok sihat, dia datang ke surau dah. Dulu dah lama tak datang ke surau, tengok haji dah sihat kan. Alhamdulillah. Dia tak sebut alhamdulillah, saya sihat dah makan ubat tu sihat. Saya pergi berpakar bagi ubat tu sihat saya. Jadi apakah kita kata bukan ubat yang menyihat haji, Allah yang menyihat. Mesti dia senyum kat kita, memanglah saya tahu Allah yang menyihatkan. Tapi sebagai orang beriman, dia dah tahu dah dalam hati dia tak perlu nak cakap bantu. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ini dia tak tahu akidah. Kalau dia kata ubat tu menyembuh secara hakikat bagi pandang orang kafir.
Tapi sebagai orang beriman, makna secara majaz, dan secara isnad majaz, makna pinjam cakap. Dia pinjam cakap. Itu biasa macam tu. Jadi makna setiap perkataan tu kadang-kadang menunjukkan sesuatu yang seolah-olah menggantikan tempat Allah. Tapi kalau bercakap tu orang beriman, tidaklah dia percakapan tu secara hakikat, secara pinjam cakap saja. Dan kalau kita sebut Alhamdulillah saya sihat begini-begini, itu memang lebih jelas lah. Cuma orang beriman tu secara diri dia beriman kepada Allah. Memang dia yakin setiap yang berlaku di atas alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Sifat kudrah Allah itulah yang menjadikan alam ini daripada tidak ada kepada ada dan menghilangkan atau membinasakan alam ini. Sifat kudrah Allah. Begitu juga sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala yang menghendakinya untuk berlaku. Jadi itu adalah merupakan keimanan orang yang beriman. Cuma kadang-kadang cakap dia macam tu. Ar-Rabb adalah pemilik, penguasa dan pengendali. Ar-Rabb, maksud Rabb apa? Rabb tu pemilik, penguasa, pengendali, termasuk pencipta, pengurus dan sebagainya yang bermaksud Rabb. Kalau kita kata Rabbatul Bait, yakni suri rumah kan, Rabb bukan Tuhan, isteri kita itu bukan Tuhan, tapi pengurus rumah tangga. Rabb juga, tapi Rabb di situ Rabbatul Bait menunjukkan sebagai suri rumah, penjaga rumah, pengurus rumah, isteri lah. Rabb. Dan Ar-Rabb di situ adalah tertentu kepada Allah lah, sebab alif lam tu. Alif lam tu dia bukan nakirah. Ar-Rabb maknanya dia ada spesifik. Yani Ar-Rabb tu ditujukan kepada Allah, ada Ar-Rabb. Menurut bahasa, kata Rabb ditujukan kepada Tuhan dan kepada yang berbuat untuk perbaikan, dan semuanya sifat tersebut hanya berhak ditujukan kepada bagi Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang Rabb tu adalah Tuhan, ataupun yang lebih fahamnya adalah makna yang tadilah, pemilik, penguasa, pengendali, pengurus, pentadbir, itu adalah maksud kepada Rabb. Kata Ar-Rabb tidak digunakan untuk selain dari Allah apabila ada alif lam Al-Rabb. Tapi dalam tulisan bumi kita Ar-Rabb maknanya dia masuk dalam lam tu kan. Ar-Rabb maksud tulisannya alif lam ra ba, Ar-Rabb. Kata Ar-Rabb sebab ada alif lam tu tidak digunakan untuk selain daripada Allah. Mana tidak digunakan selain daripada Allah. Ia baru bisa tu bolehlah bisa. Bisa ni bukan kena bisa. Ni terjemahan daripada Indonesia kan. Ia baru bisa digunakan untuk selainnya jika disambung dengan kata lain setelahnya. Misalnya Rabbud Dar, pemilik rumah. Sedangkan kata Ar-Rabb secara mutlak hanya boleh digunakan untuk Allah. Di mana kalau dia digabungkan dengan kalimah yang lain, mana ada dua kalimah, dia bukan bermaksud kepada Allah lah. Kalau Ar-Rabb maknanya kepada Allah. Rabbatul Bait umpamanya sebagai suri rumah. Contohnya Rabbud Dar, yang pemilik rumah. Ia baru bisa. Bisa tu bahasa Melayu kita boleh kan. Bisa tu bukan yang kena sengat dia jadi bisa tu, bukan. Ni bisa, ia baru bisa. Bisa ni dia baru boleh digunakan. Sebab kan terjemahan dari bahasa Indonesia. Ia baru boleh digunakan untuk selainnya. Ini apabila digabungkan Rabb tu dengan kalimah yang lain, barulah boleh digunakan untuk selain daripada Allah. Contohnya Rabbud Dar, pemilik rumah. Rabb tu punya pemilik ataupun penguasa rumah, Rabbud Dar. Sedangkan kata Ar-Rabb secara mutlak hanya boleh digunakan untuk Allah sahaja. Ar-Rabb maknanya tak digunakan selain daripada Allah, mesti untuk Allah. Ada alif lam. Ada yang mengatakan bahawa Ar-Rabb itu merupakan nama yang agung, Al-Ismul Azam.
Ada juga mengatakan Ar-Rabb itu adalah nama yang agung, Al-Ismul Azam. Isim itu nama lah, Al-Ismul Azam maknanya nama yang agung. Contoh perkataan Azam, biasa kan ada kami, perkataan kami dalam Quran, terjemah kami kan. Kami di situ bukan maksud Allah Ta'ala ramai. Kalau bahasa Melayu kita, kalau kami itu ramai. Tapi terjemah kami di situ maksudnya ta'azimun nafsah, mengagungkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan diri dia, zat dia, ta'azimun nafsah. Sedangkan al-alamin adalah bentuk jamak daripada kata alam, yang berarti segala sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam itu mufrad lah, singular. Alam dia adalah mufrad ataupun singular. Kalau alamin makna dia sebagai plural ataupun jamak. Mana alam itu selain daripada Allah, ma siwa Allah, selain daripada Allah. Maknanya alam langit dan bumi yang boleh kita lihat ini alam juga, itu alam. Dan ada alam yang tidak boleh dilihat, malaikat, syurga, neraka, jin, iblis. Dan termasuk alam yang Allah Ta'ala agungkan seperti Arash, Arashul Azim, Arashul Karim, itu alam juga. Arash itu bukan Tuhan lah, selain daripada Allah, yakni alam dia panggil. Dia panggil masiwallah. Dalam ilmu akidah dia panggil masiwallah. Apa yang selain daripada Allah disebut alam. Alami itu maknanya alam-alam, termasuk alam syahadah, alam ghaib. Alam syahadah ni kita boleh lihat, kita boleh sentuh. Maknanya sesuatu yang boleh digapai dengan 5 panca indera itu alam yang syahadah, boleh lihat. Sama ada dengar, melihat, rasa dengan lidah, rasa dengan tangan, dicium dengan hidung, dipanggil panca indera yang digunakan untuk melihat, yang untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang boleh dilihat ataupun syahadah, bentuk yang boleh disaksikan. Ada yang berbentuk gaib seperti malaikat, syurga, neraka dah ada. Syurga dan neraka tu dah ada. Macam mana kita tahu? Kita tak lihat. Itu adalah khabar sam'iyat, perkhabaran sam'iyat dia panggil, yang dengar. Sama' tu dengar, melalui dengar. Dengar tu bagaimana? Kabar kita dengar daripada Al-Quran, kabar yang kita dengar daripada hadis. Yang ni benda-benda ataupun perkara yang gaib, yang tak boleh kita sentuh atau tidak boleh digapai dengan 5 panca indera tu. Bagaimana kita tahunya? Macam mana kita yakin adanya? Sebab sam'iyat, sebab dengar. Dengar tu bagaimana? Dengar kalam Allah, Al-Quran. Dengar kalam Rasulullah, yakni hadis. Itu adalah 2 sumber berkenaan dengan yang gaib. Jadi kita ulang, selain daripada Allah itu maknanya alam. Alam ni mana sifat kepada makhluk. Makhluk tu keseluruhan. Selain daripada Allah dia panggil makhluk. Kalau kita orang tanya kita makhluk tu apa? Makhluk tu alam. Makhluk tu apa? Makhluk tu hadis baru. Makhluk tu apa? Mungkinat, yakni yang dijadikan, ataupun mungkinat ni yang boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Ataupun yang keempatnya kainat, yang dijadikan. Itu dia panggil sifat bagi makhluk. Kalau kita belajar ilmu akidah, perkara tu memang kita wajib belajar lah. Sebab nak bezakan di antara Allah dan makhluk. Apabila seorang tidak kenal kedudukan makhluk dan Allah, dia boleh jadi syirik kepada Allah. Sebab selain daripada Allah tu makhluk. Allah tu ada zat dan ada sifat. Dan apabila kata Allah Ta'ala ada zat dan sifat, bagaimana kita nak kenal makhluk? Jadi makhluk ni, alam tu adalah makhluk. Hadis baharu tu adalah makhluk. Mungkinat, mana yang boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada, itu makhluk. Kainat tu yang dijadikan adalah makhluk. Itu makhluk. Jadi maksud apa yang boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada? Sebelumnya ada alam ini, memang alam tak ada. Yang adanya Allah. Allah Ta'ala wujud secara qadim dan baqa. Tidak ada permulaan dan tidak ada binasa. Dan sebelum tu, sebelum ada alam, memang alam tak ada. Dan wajib tak Allah Ta'ala nak jadikan alam? Tak wajib. Dipanggil mungkinat. Harus saja dia Allah nak jadikan alam. Dan
dan juga tidak nak jadikan adam. Sebab apa? Qudrah dan iradah ni dia samaratus sifat, yakni dia punya buah kepada qudrah dan iradah ni, yakni menjadikan, sama ada mengadakan dan meniadakan. Mana apa yang ada kaitan dengan qudrah dan iradah. Qudrah dan iradah itu sifat. Dan apabila kita belajar tentang sifat, kita kena belajar tentang samaratus sifat, buah daripada sifat. Apa hasil daripada qudrah dan iradah? Qudrah dan iradah itu dia buah sifatnya adalah menjadikan. Apa maksud menjadikan? Menjadikan dipanggil ijad. Menjadikan yang tidak ada kepada ada, dan juga yang ada meniadakan apa yang ada kepada tiada. Contohnya alam ini, sebelum ada alam ini Allah Ta'ala jadikan. Apabila Allah Ta'ala jadikan itu, perkataannya ataupun terms ataupun istilahnya panggil ijad, tidak ada kepada ada. Dan Allah Ta'ala janji alam ini akan binasa apabila kiamat. Dan apabila dibinasakan Allah itu dia panggil sebagai i'dam, meniadakan. Itu dia panggil ta'alluq kepada qudrah dan iradah. Nanti kita belajar dalam ilmu aqidah lah. Cuma sedikit penerangan, siapa yang pernah belajar ilmu aqidah dia faham lah istilah-istilah itu. Sedangkan al-alamin adalah bentuk jamak dari kata alam. Maknanya kita ulang, alam tu maknanya plural ataupun singular. Alam itu adalah mufrad ataupun singular. Alam itu adalah jamak ataupun plural. Ia berarti segala sesuatu yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun Allah Azza wa Jalla. Alam itu adalah selain daripada Allah. Jadi benda ni nak ditanam dalam diri kita, dalam pemahaman kita. Selain daripada Allah tu alam ataupun makhluk sama, memberi maksud yang sama. Alam atau makhluk tu adalah sesuatu yang sama. Mana selain daripada Allah makhluk, selain daripada Allah tu alam. Dan kerana itulah dalam ilmu aqidah dia tekankan sangat-sangat tentang memahami makhluk. Sebab apabila kita faham tentang kewujudan makhluk itu, maknanya kita tidak akan mensyirikkan Allah. Sebab selain daripada Allah itu makhluk yang sebelum itu tidak ada dan diadakan oleh Allah. Dan satu hari Allah Subhanahu wa ta'ala akan tiadakan macam kita. Sebelum kita ada, kita tak ada. Dan Allah Ta'ala jadikan kita, dan satu hari jelas kita akan tak ada semula. Dia panggil ijad dan juga i'dam. Kita ada dan tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala ada sifat qidam bagi semua zat. Allah itu qadim, mana tidak ada permulaan. Dan bagaimana kesudahan? Allah Ta'ala tak ada sudah. Wal awwal wal akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala awal itu bukan maksud bilangan 1, 2, 3. Tidak, maknanya memberi maksud sama dengan tidak ada permulaan. Akhir maknanya memberi maksud kepada baqa, yakni tidak ada binasa. Jadi itu penting sangat untuk kita faham itu, agar akidah itu kita mantap. Dan apabila kita bercakap, maknanya bercakap dengan akidah, agar kita ini tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik ini boleh jadi dua keadaan, yakni menuhankan makhluk dan juga memakhlukkan Tuhan. Menuhankan makhluk itu biasa berlaku kepada orang kafir, sembah makhluk, meyakini makhluk secara hakikat boleh memberi mudarat, manfaat. Itu biasa berlaku pada orang kafir, yakni menuhankan makhluk. Yang satu lagi mungkin boleh berlaku pada orang Islam yang tidak faham akidah, yakni memakhlukkan Tuhan, memakhlukkan Allah. Allah Ta'ala ni maknanya ada makhluk lain sama setara dengan Allah kuatnya, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala duduk di tempat mana-mana, mana itu memakhlukkan Allah, memakhlukkan Tuhan. Jadi dua keadaan itu boleh berlaku syirik. Adapun al-awalim berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit dan bumi, daratan maupun lautan. Al-awalim itu memberi maksud segala macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan ataupun lautan. Di jamak juga. Asalnya alam juga daripada perkataan alam, tapi dia berubah
ada tambah alif di sana, dia akan jadi masuk yang lain, alif dan waw. Itu bahasa Arab ni. Sebenarnya dia satu daripada satu kalimah saja. Asalnya fi'il madhi, daripada fi'il madhi itu dia akan bertambah huruf-huruf, itu menyebabkan maksud yang lain. Asalnya paling terkenal bahasa Arab ni di 3 huruf saja. 3 huruf saja. Tapi apabila bertambah huruf-huruf di tengah-tengahnya akan memberi maksud yang lain. Yang terkenal bahasa Arab 3 huruf. Dan setiap angkatan pada suatu kurun zaman atau generasi disebut sebagai alam. Begitu juga, yakni setiap angkatan ni maksudnya pada suatu kurun zaman atau generasi disebut juga alam. Yakni sama ada yang boleh dilihat seperti meja dan semuanya boleh dilihat. Ada yang wujudnya di kita punya kepahaman saja. Itu pun alam juga. Contohnya apa ni, jam, pukul berapa, wujud tak benda tu? Wujud di mana? Wujud di akal kita, wujud di pemahaman kita. Hari ini hari Selasa, ada di mana hari Selasa tu? Hari Selasa tu di mana? Mana wujud ni? Di akal kita, kepahaman kita. Mana alam juga. Jadi alam ni sama ada yang kita boleh sebut dia dan kita biasa dengan hari-harian kita, tetapi nak dizahirkan secara kita boleh sentuh, boleh lihat, tak boleh. Contohnya jam. Sekarang pukul pukul 8.23. 8.23 kan waktu kita jam kan. Dia tengok yang bawah tu Arab tu, atas dia pukul 8.23 tu. Kalau kita tak tengok jam tu, orang cakap 8.23, kita dah gambarkan 8.23. Dan bentuk 8.23, zat 8.23 tu bagaimana? Dia adalah dalam bentuk akal kita, pemahaman kita. Itu dia panggil alam juga. Hari alam juga. Apa sajalah, maknanya pengarang ni nak membahaskan kepada kita semua yang selain daripada Allah tu adalah makhluk. Itu makhluk semua. Bishr bin Imarah meriwayatkan dari Abu Rawh, dari Ad-Dahhak, dari Ibn Abbas. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Di mana Bishr bin Imarah meriwayatkan daripada Abu Rawh, dari Ad-Dahhak, daripada Ibn Abbas. Maknanya sanadnya sampai kepada Ibn Abbas, dan Ibn Abbas sanadnya sudah tentu sampai kepada Rasulullah SAW. Ibn Abbas ni kalau disebut pendapat dia dalam satu-satu penafsiran, memang ulama tak petikai, sebab dia adalah ulama besar daripada kalangan sahabat dan orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma wahai Tuhan, Allahumma faqihu fid din, yang difahamlah dia tentang agama. Maksud faham agama tu maknanya tentang hukum hakam. Wa 'allimhu ta'wil, dan juga alimlah dia dalam bidang ta'wil. Ta'wil itu maksud di situ adalah tafsir. Ta'wil ni ada dua, mengalihkan perkataan kepada perkataan lain, masuk satu masuk saja. Itu dipanggil ta'wil juga. Dia panggil ta'wil secara lafaz atau secara perkataan, dan ta'wil yang lain bermaksud tafsir. Dua bentuk ta'wil di situ. Di mana Ibn Abbas disebut di sini, apa yang disebut oleh Ibn Abbas? Alhamdulillahirabbil alamin. Arti apa alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah. Segala puji, segala bentuk pujian adalah milik Allah. Mesti kepada Allah pujian-pujian secara hakikatnya. Sebanyak-banyak pujian sehingga kita tahu nak puji, dan apa yang kita tak tahu nak puji. Sebab puji kepada Allah ni banyak. Allah Ta'ala ajar kita hanya beberapa perkataan saja. Kalau nak puji kepada secara sebenar-benarnya, berapa banyak Allah Ta'ala juga yang tahu. Maknanya sebanyak-banyak yang Allah Ta'ala tahu, pujian itu milik Allah.
Yang kita tahu alhamdulillah, puji bagi Allah. Tu ilmu kita sikit saja. Nak puji Allah pun sikit alhamdulillah. Apakah itu saja pujian untuk Allah? Banyak. Allah Taala yang tahu. Dan segala puji-pujian itu layak untuk Allah. Semua yang sama ada yang kita tahu dan kita tidak tahu, hanya Allah jua yang tahu. Pujian itu untuk dia, untuk Allah. Pemilik seluruh alam yang ada di langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pemilik alam, langit dan bumi. Apa yang kita nampak dan apa yang kita tidak nampak, yang kita tahu hanya melalui dengan cerita ataupun khabar daripada Al-Quran, hadis, semua alam milik Allah. Serta apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ada yang kita tak nampak tapi guna alat, yang itu dia panggil boleh nampak lah. Guna teropong dan sebagainya, itu guna alat. Ada yang guna alat pun tak nampak. Nak guna teropong pun tak nampak. Nak guna alat apa saja tak nampak. Jadi bagaimana kita sebutkan tadi, yakni melalui khabar Al-Quran hadis. Yang itu guna teropong tak nampak malaikat. Nak nampak syurga pun tak nampak, guna teropong. Ada tak syurga? Ada. Sebab Al-Quran sebut. Ada tak syurga? Ada, sebab Nabi masa Mi'raj nampak syurga. Begitu juga neraka. Azab-azab itu dah dizahirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zajjaj mengatakan al-alam
Al-alamu berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kata Az-Zajjaj, kita ulang, al-alam. Apa arti al-alamu? Berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Yang dunia ni kita tahu lah, yang kita dunia ni kita tahu. Maknanya kita nampak, kadang kita mendengar khabar. Contohnya orang kata ada bintang. Sebab apa? Ahli sains kata ada bintang. Ada apa ni? Asteroid apa? Ya, kaji bintang tu nama apa tak ingat. Astrologi. Ada oji belakang tu mana kaji lah, kaji. Ada satu lagi logi juga, itu bukan kaji tu. Oji juga tu logi. Tu oji. Kalau ada oji tu mana kaji, biasanya biologi, kaji hayat. Tapi kalau logi tu bukan. Ada tempat letak najis. Mana kita tahu ada bintang? Al-Quran sebutlah ada bintang. Dan ahli sains perincikan tentang bintang. Maknanya bagaimana itu benda yang boleh dilihat dengan alat. Mana boleh dilihat dengan alat. Dan ada yang kita sebutkan tadi berulang kali yang tak boleh lihat dengan alat. Tapi Al-Quran ahli sebut. Contohnya akhirat. Akhirat itu macam mana? Al-Quran sebut. Dan di antaranya akhirat ni dah ada sekarang. Allah Ta'ala dah cipta sekarang. Maknanya apa dia? Syurga tu dah ada. Apakah syurga tu qadim? Bukan. Syurga tu mula tak ada, tapi Allah Ta'ala adakan dia. Dan apakah syurga tu dia kekal? Allah Ta'ala janji kekal. Mana ada makhluk Allah, dia tidak ada asal, tapi dia ada dan dikekalkan oleh Allah. Contohnya syurga, neraka, Allah Ta'ala janji kekal. Itu janji Allah. Dan macam yang seperti kita ni, dulu tak ada, lepas tu tak ada, lepas tak ada tadi. Kita, maknanya kita macam tu. Adam, lepas tu baqa. Adam, lepas tu fana. Kita ni Adam, maknanya mula tak ada. Lepas tu kita ada, lepas tu kita binasa, fana. Ada yang alam ni, ada yang dia ni ada, mana tak ada sebelum, tapi dia jadi baqa. Siapa yang jadikan? Allah. Contohnya syurga, neraka, dia akan jadi kekal. Allah Ta'ala yang janji kekal lah. Dan boleh tak Allah Ta'ala nak musnahkan syurga, neraka? Boleh, tak ada masalah apa. Cuma janji Allah kekal. Khalidina fiha abada, kan? Khalidina fiha abada, tempat yang kekal. Syurga pun akan kekal di sana. Ahli neraka pun dulu kekal di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Siapa yang janji? Allah janji. Boleh tak Allah Ta'ala nak binasakan syurga, neraka? Boleh. Cuma Allah Ta'ala janji. Al-Qurtubi berkata apa yang dikatakan Az-Zajjaj itu adalah benar. Imam Qurtubi ini satu ulama besar dia, dan dia adalah merupakan ahli tafsir. Kerana kata ini mencakup seluruh alam dunia dan akhirat. Maknanya Imam Al-Qurtubi setuju dengan pendapat Az-Zajjaj. Yang ini masuk al-alamu, berarti semua yang diciptakan oleh Allah dunia dan akhirat. Apa yang dikatakan Az-Zajjaj itu adalah benar kerana kata itu mencakup seluruh alam dunia dan akhirat. Jadi berpusing-pusingnya, kesimpulannya, alam itu selain daripada Allah. Sama ada yang dah ada sekarang ataupun kita akan ketemu hari akhirat, itu adalah alam. Contoh yang kita akan jumpa tak lama lagi itu adalah barzakh, alam kubur, alam juga, alam barzakh. Yang tu semua orang akan pergi. Semua kita ni akan jumpa alam barzakh, alam kubur. Suka ke tak suka, kita akan tempuh alam barzakh tu, alam itu. Yang tu dah ada, tapi kita ni belum tempuh lagi. Sikit masa lagi kita akan tempuh. Bila? Wallahu a'lam. Tapi tak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Dan mati kita tu akan pergi ke barzakh, alam semi akhirat. Tak balik ke dunia dan tak pergi kepada alam mahsyar belum lagi. Sehingga kita dibangkitkan. Semua dah ada tu, dipanggil alam. Kata al-alamu berasal daripada kata al-alamah, bukti dan petunjuk. Al-alamah, alamat. Alamat tu dalam bahasa Melayu kita alamat, kan? Bahasa Inggeris address.
Kita dah gunakan bahasa Arab di melayukan. Alamat, al-alamah maknanya bukti dan petunjuk. Menurut saya ni Ibnu Katsir, pengarang kitab ni, kerana ia merupakan kata yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Jadi al-alamah itu kata Ibnu Katsir, dia adalah bukti. Bukti apa? Bukti adanya Allah. Alamat, adanya alam ini adalah bukti adanya Allah. Adanya matahari, bulan, bintang, buktinya adanya Allah. Kenapa? Allah Ta'ala pencipta. Dan tidak ada yang ada di alam ini dia jadi dengan sendiri. Walaupun botol air yang simple macam ni pun dia ada yang buat. Berbeza dengan golongan etis, dia tak percaya ada pencipta. Dia kata alam ni jadi dengan sendiri, proses-proses tertentu jadi dengan sendiri. Orang akal sehat tak boleh terima satu benda jadi dengan sendiri. Alam yang besar hebat macam ni kita kata jadi dengan sendiri. Yang ni etis, mulhid, golongan etis. Sedangkan air mineral ni pun ada yang cipta. Boleh tengok apa ni, siapa yang buat ni. Kompeni apa ni, boleh tengok kat sini. Maknanya mesti ada yang buat. Kita pergi kedai, kita kata air mineral siapa buat? Dia kata ini jadi dengan sendiri. Kita kata tuan kedai tu tak berapa nak betul. Sebab apa? Tak ada benda yang jadi dengan sendiri. Inilah maksudnya al-alamah, maknanya kata Ibnu Katsir, dia petunjuk bukti yang menunjukkan ada alam ni, ada pencipta. Itu. Kerana ia merupakan kata menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Ibnu Al-Mu'taz pernah mengatakan, fa ya ajaban kaifa yu'sa al-ilah am kaifa yajhaduhu al-jahil wa fi kulli shay'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dia bermaksud sesungguhnya mengherankan bagaimana mungkin seorang boleh mendurhaka Rabb atau mengingkarinya. Padahal dalam setiap segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahawa dia adalah Esa. Jadi kata Ibnu Mu'taz, heran kata dia. Heran kenapa? Kenapa? Bagaimana seseorang itu boleh mendurhaka kepada Rabb dan ingkar tentang adanya Allah? Sedangkan kata dia pada setiap sesuatu itu ada tanda menunjukkan ada Allah dan Allah itu Esa. Dia kata heran, dia kata cukup heran kalau orang tu boleh derhaka kepada Allah. Sedangkan kalau kita tengok alam ini, buktinya adanya Allah. Kita tengok semua ni bukti ada pencipta. Dan pencipta tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang yakin Allah Subhanahu wa ta'ala ada segala sifat kesempurnaan, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala wahdaniyah, Esa pada zat, sifat dan af'al dia, tiba-tiba orang tu boleh derhaka kepada Allah. Dia kata heran. Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar, dan setiap yang ada di alam ni Allah Ta'ala cipta. Dan mana mungkin alam ni ada Tuhan banyak. Di mana kalau Tuhan banyak, bagaimana akan jadi bercelaka, jadi rosak alam ini. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jika adanya pada duanya Tuhan-Tuhan alihah tu jamak daripada ilah, Tuhan-Tuhan banyak mana. Kalau anda kata ada Tuhan-Tuhan langit dan bumi ni, dua-dua ni akan jadi rosak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dua Tuhan pun sudah cukup. Satu Tuhan nak jadikan malam sampai bila-bila, satu Tuhan nak kata nak jadikan siang sampai bila-bila. Satu yang rosaklah tuan-tuan. Maknanya itu tanda bagaimana semua ni hanya satu Tuhan saja, Allah satu saja. Contohnya kalau Malaysia ni, kita nak pilihan raya tak lama lagi, ada parti politik berapa 15, kita kata tak payahlah bergaduh, kita bagi 15 tu jadi Perdana Menteri Malaysia. Agak macam mana? Itu baru Malaysia yang kecil macam ni aja. Kita kata tak nak lah, kita dah lama dah berpolitik ni, dah berperang dah lama dah. Kita bagi semua lah, parti-parti politik ada 15 ke 20 jadi Perdana Menteri semua. Agak macam mana nak jadi tuan-tuan? Itu baru Malaysia sekecil ini. Alam ni tak mungkin lah. Kalau Tuhan tu banyak akan jadi rosak semua alam ni. Itu Allah Ta'ala kata, Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jika adanya yang ni langit dan bumi keduanya Tuhan selain daripada Allah, dia akan jadi rosak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai kesimpulannya, Allah tu Tuhan yang wujud, yang Esa.
yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Yakin, kena yakin. Tahqiq dalam diri kita ni, isbat dalam diri kita Allah Ta'ala Tuhan wujud yang tunggal, dan kita akan jumpa satu hari nanti di hari akhirat besok mengikut ahli sunnah wal jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.